Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatin Faziana binti Zainul Abidin daripada Universiti Kebangsaan Malaysia bersama pengarang koresponden saya iaitu Nur Azmah binti Othman akan menerangkan tentang kajian yang telah saya jalankan iaitu terhadap tahap pengetahuan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pensyarah vokasional. Maka saya akan teruskan dengan abstrak. Kajian yang dijalankan ini adalah untuk menganalisis tahap pengetahuan pensyarah vokasional terhadap kemahiran berfikir aras tinggi dalam subjek pengurusan perniagaan. Bentuk kajian yang dijalankan ini adalah secara kuantitatif iaitu melibatkan seramai 92 orang pensyarah vokasional. Kaedah kajian yang dijalankan ini adalah secara tinjauan dan saya menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian saya. Data-data yang saya perolehi, saya menganalisis menggunakan SPSS dan hasil kajian yang diperoleh menunjukkan bahawa tahap pengetahuan pensyarah vokasional berada pada tahap yang tinggi. Jadi, majoriti pensyarah vokasional mempunyai pengetahuan yang jelas terhadap kemahiran berfikir aras tinggi. Maka, kajian yang dijalankan ini diharap agar dapat memberi sumbangan kepada pihak institusi pendidikan terutamanya kolej vokasional dan juga tenaga pengajar iaitu guru-guru dan pensyarah vokasional dalam memberikan pencapaian yang terbaik dalam mengamalkan kemahiran berfikir aras tinggi. Maka saya akan meneruskan kepada pengenalan. Pengetahuan kemahiran berfikir aras tinggi ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi pendidikan abad ke-21 yang bertujuan untuk melahirkan individu yang mampu mencapai 6 tunjang yang dinyatakan di dalam kerangka kurikulum standard sekolah menengah, iaitu komunikasi, kerohanian sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika, dan sains dan teknologi. Pengetahuan kemahiran berfikir aras tinggi ini juga diperkenalkan untuk melahirkan masyarakat yang berpemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta mempunyai kemahiran dalam mendepani dunia globalisasi termasuk dalam bidang keusahawanan yang diperkenalkan dalam kurikulum pendidikan vokasional, di mana pendidikan vokasional cuba untuk melahirkan tenaga manusia yang berkemahiran tinggi dan fleksibel bagi menghasilkan pekerja yang inovatif, kreatif dan berdaya saing selaras dengan keperluan semasa. Petikan ini dipetik oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 2012. Maka, kemahiran berfikir aras tinggi ini merupakan satu penggerak utama dalam menghasilkan murid yang berdaya saing dan berfikiran kritis, kreatif dan berinovasi. Dalam usaha untuk melahirkan murid yang mahir dalam pendidikan abad ke-21, pengajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi ini perlu diterapkan dalam pelajar vokasional melalui pensyarah vokasional bagi menerapkan atau meningkatkan lagi kefahaman pelajar vokasional dalam bidang keusahawanan, iaitu melalui pendidikan keusahawanan. Jadi, saya akan meneruskan kepada ulasan kajian lepas yang telah saya bahagikan kepada kemahiran berfikir aras tinggi, pengetahuan kemahiran berfikir aras tinggi, penyataan masalah dan metodologi. Pada kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran berfikir aras tinggi ini diperkenalkan dan diutamakan dalam kurikulum standard sekolah menengah bagi mengukuhkan asas pembelajaran, dan kemahiran berfikir aras tinggi ini merupakan satu keupayaan untuk mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam menakul dan membuat refleksi bagi penyelesaian masalah, pembuatan keputusan, inovasi dan daya cipta yang dipetik daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Kemahiran berfikir aras tinggi ini juga melibatkan satu penyelesaian yang memerlukan penggunaan pemikiran luar kotak bagi menyelesaikan sesuatu masalah bukan rutin di mana terdapat pelbagai cara penyelesaian yang dipetik oleh Marlina et al. 2014. Manakala dari kajian Nur Aisyah dan Yap yang dipetik daripada Blawat
1998 dan Mei 1992 menyatakan bahawa subjek pengurusan perniagaan ini perlu mengutamakan kemahiran berfikir aras tinggi kerana pengajaran berbentuk pengalaman dan pembinaan tingkah laku itu adalah penting dalam pedagogi pengajaran keusahawanan. Jadi, saya akan meneruskan kepada diagram kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu bahagian kiri adalah taksonomi Bloom dan bahagian kanan adalah taksonomi Anderson yang diperbaharui dan disemak. Di dalam taksonomi Bloom, kita ada 6 tahap yang terdiri daripada pengetahuan, kemahiran, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian, manakala dalam taksonomi Anderson terdiri daripada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Jadi, terdapat beberapa perubahan yang disemak oleh Anderson terutamanya kepada dua bahagian teratas dalam taksonomi, iaitu sintesis dan penilaian ditukar kepada tahap yang lebih tinggi iaitu menilai dan mencipta. Jadi, secara kesimpulannya, kemahiran berfikir aras tinggi ini dipraktikkan oleh tenaga pengajar untuk mencapai kepada tahap pengetahuan yang tinggi mencipta. Khususnya dalam pendidikan perniagaan, dalam college vocational adalah untuk mencipta satu idea baru yang lebih kreatif, yang lebih kritis dalam bidang keusahawanan itu sendiri. Maka saya akan meneruskan terhadap pengetahuan kemahiran berfikir aras tinggi. Pengetahuan dari Kamus Dewan dan Bahasa dan Pustaka bermaksud segala yang diketahui atau dipelajari tentang sesuatu ilmu. Pengetahuan boleh dicapai secara implisit dan eksplisit bergantung kepada cara pembelajaran dan persekitaran yang berlaku. Lembaga Peperiksaan Malaysia pula menyatakan bahawa pengetahuan merupakan kebolehan kognitif untuk mengingat semula atau mengenal pasti elemen spesifik yang terdapat dalam kandungan sesuatu mata pelajaran. Pengetahuan kemahiran berfikir aras tinggi merujuk kepada pengetahuan pedagogi, pengetahuan strategi pengajaran yang sesuai, pengetahuan isi kandungan, pengetahuan terhadap kebolehan murid dan pengetahuan mengenai konsep, elemen, kelebihan dan kaedah yang digunakan bagi pemupukan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan murid. Ini dinyatakan dalam penulisan oleh Siti Mariam 2014. Manakala Siti Nurliana pula menyatakan bahawa pengetahuan tentang kemahiran berfikir aras tinggi ini adalah penting untuk menolong pelajar dalam memahami hubungan dan kaitannya dengan pembelajaran. Manakala Nur Hasmaliza pula menyatakan bahawa pengetahuan memainkan peranan penting bagi seseorang guru untuk mengajar. Dan Nur Aida menyatakan bahawa kemahiran berfikir aras tinggi ini dapat dijalankan dan diterapkan dengan baik kepada pelajar sekiranya guru mempunyai pengetahuan yang jelas mengenai konsep, fokus dan strategi penerapan di dalam kelas. Manakala saya akan meneruskan ulasan dari pengkaji lepas yang terdiri daripada beberapa subjek, iaitu daripada Muhammad Yusri 2019 terhadap subjek bahasa Arab di mana guru-guru menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan pengetahuan kepada pelajar serta mencungkil idea baru dalam kalangan pelajar yang menjadikan kemahiran berfikir aras tinggi berjaya. Manakala Chandra pula dalam kajiannya terhadap bahasa Inggeris menyatakan bahawa pengetahuan kemahiran berfikir aras tinggi adalah memuaskan di mana guru-guru mempunyai pengetahuan tentang kemahiran berfikir aras tinggi dan mempelajari kemahiran berfikir aras tinggi dari pelbagai sudut. Dan Siti Mariam 2018 pula menyatakan bahawa guru yang mempunyai option sains lebih mempraktikkan kemahiran berfikir aras tinggi berbanding guru-guru yang tidak mempunyai option sains. Manakala dalam kajian yang dijalankan oleh Nur Safra 2017 pula, guru-guru mempunyai kefahaman terhadap konsep pemikiran kritis, batasan dan pemikiran kritis dan sudut kemahiran kritis.
Manakala saya akan meneruskan dengan penulisan daripada Natrah dan Mazlan yang menyatakan tentang penggunaan peta pemikiran I Think, di mana Natrah menyatakan bahawa tahap pengetahuan guru dalam membina item kemahiran berfikir aras tinggi berada pada tahap yang sederhana, namun guru-guru sangat peka tentang peta pemikiran I Think yang digunakan sebagai salah satu proses pemikiran di dalam kelas. Mazlan juga menggunakan kajian terhadap peta pemikiran I Think, di mana bersetuju dengan kajian yang dijalankan oleh Natrah, iaitu tahap pengetahuan berada pada tahap sederhana tinggi. Saya akan meneruskan kepada penyataan masalah yang saya temui di dalam kajian-kajian lepas, di mana daripada kajian yang dijalankan oleh Nur Aisyah dan Yap pada tahun 2002 menyatakan bahawa kemahiran guru belum mantap disebabkan oleh pengetahuan berkaitan kemahiran berfikir aras tinggi adalah masih kurang. Dan daripada Siti Mariam menyatakan bahawa kemahiran dan kesediaan guru dalam mengadaptasi serta mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam PDP adalah sangat rendah ataupun sedikit. Dan seterusnya penyataan daripada Siti Mariam ini dipersetujui oleh Sri Andayani pada tahun 2019, iaitu ia boleh mengganggu pencapaian atau kelancaran proses PDP kerana ia merupakan salah satu aspek penting dalam membantu kejayaan murid. Manakala daripada kajian yang dijalankan oleh Muhammad Jalil, Nur Hisham dan Anas terhadap pendidikan vokasional, iaitu pendidikan vokasional menghadapi satu cabaran yang besar dalam memainkan peranan yang penting dalam membentuk pelajar yang berpengetahuan tinggi dan berkemahiran tinggi. Nur Amah Subadrah dan Hariharan juga menyatakan bahawa guru-guru lebih gemar mengemukakan soalan berbentuk kemahiran berfikir aras rendah berbanding kemahiran berfikir aras tinggi, yang menyebabkan pelajar lemah dalam mengendalikan soalan berbentuk kemahiran berfikir aras tinggi. Dan daripada penulisan yang sama, petikan daripada Saif 2012 dan Al-Faqih 2014 menyatakan bahawa pelajar mampu menjawab hampir semua soalan kemahiran berfikir aras tinggi kerana soalan di dalam buku dan soalan daripada guru adalah lebih kepada kemahiran berfikir aras tinggi, yang dipersetujui oleh Muhammad Yusri dan Nur Hasmaliza, yang menyatakan bahawa pemahaman terhadap aplikasi kemahiran berfikir aras tinggi masih menunjukkan nilai yang rendah. Seterusnya, kajian dari Sri Rohana dan Amimuddin menyatakan bahawa pendidikan keusahawanan yang diperkenalkan di kolej vokasional adalah satu kandungan yang berbentuk kepada penemuan kajian. Dan Muhammad Yusri juga menyatakan bahawa amalan penerapan kemahiran berfikir aras tinggi ini memberikan nilai yang rendah. Maka berdasarkan semua penyataan masalah yang saya perolehi, saya ingin melihat kepada tahap pengetahuan pensyarah vokasional itu sendiri dalam mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam bidang vokasional, sama ada ianya masih lagi rendah ataupun sudah tinggi, dan sama ada pensyarah vokasional ini mampu mempraktikkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kelas terhadap pelajar vokasional. Dan sekiranya pensyarah vokasional tidak mempunyai pengetahuan yang meluas terhadap ilmu perniagaan dan juga kemahiran berfikir aras tinggi ini, pensyarah vokasional tidak mampu untuk melahirkan pelajar vokasional yang mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi yang tinggi, ataupun gagal dalam melahirkan pelajar memahami proses pendidikan pengurusan perniagaan itu sendiri. Jadi, saya akan meneruskan kepada metodologi, iaitu
kajian yang dijalankan ini melalui kaedah tinjauan terhadap dua zon, iaitu zon tengah dan zon selatan. Saya terpaksa memilih dua zon disebabkan oleh bilangan College Vocational yang menawarkan subjek pengurusan perniagaan adalah rendah. Maka saya memilih zon tengah dan zon selatan kerana bilangan College Vocational yang menawarkan pengurusan perniagaan ini lebih tinggi berbanding zon-zon yang lain. Maka populasi yang saya dapati daripada dua zon, zon tengah dan zon selatan ini adalah seramai 120 orang dan merujuk kepada jadual Kratchie dan Morgan 1970, sampel kajian yang sesuai adalah seramai 92 orang. Maka saya menjalankan soal selidik sebagai instrumen kajian saya yang terdiri daripada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A saya hanya fokuskan kepada 3 item sahaja, iaitu jantina, pengalaman menghadiri kursus kemahiran berfikir aras tinggi dan bilangan kursus kemahiran berfikir aras tinggi yang dihadiri oleh pensyarah College Vocational. Manakala bahagian B pula diambil daripada model pengetahuan profesional guru, iaitu daripada Schulman 1987. Namun saya tidak meletakkan semua 20 item dalam model ini. Saya cuma fokus kepada item yang penting terhadap kajian saya, iaitu pengetahuan isi kandungan, pengetahuan pedagogi, pengetahuan ilmu kandungan pedagogi dan pengetahuan pelajar dan ciri-cirinya. Seterusnya, saya akan meneruskan terhadap kajian rintis yang telah saya jalankan sebelum kajian sebenar terhadap pensyarah zon utara yang melibatkan 30 orang pensyarah vocational. Maka, ini merupakan hasil kajian rintis yang telah dijalankan terhadap bahagian A dan bahagian B. Nilai Cronbach Alpha saya memperolehi sebanyak 0.908 dan nilai kesahan adalah sebanyak 0.802. Dan hasil kajian rintis ini juga telah dinilai oleh pakar-pakar dalam bidang pendidikan dan juga bidang keusahawanan itu sendiri yang terdiri daripada 2 universiti. Saya memilih pensyarah daripada Universiti Utara Malaysia dan pensyarah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Maka saya akan meneruskan dengan profil demografi, iaitu seramai 92 orang pensyarah yang terdiri daripada 30 orang, iaitu 32.6% pensyarah lelaki dan 67.4% iaitu 62 orang pensyarah perempuan. Dan seterusnya, terhadap pengalaman menghadiri kursus kemahiran berfikir aras tinggi, seramai 31 orang pensyarah, iaitu 33.7% pernah menghadiri kursus kemahiran berfikir aras tinggi dan 61 orang, iaitu 66.3% pensyarah belum pernah menghadiri kursus kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi, dilihat daripada hasil dapatan ini, pensyarah lagi ramai tidak menghadiri kursus kemahiran berfikir aras tinggi berbanding dengan pensyarah yang menghadiri kursus kemahiran berfikir aras tinggi. Seterusnya, saya mengklasifikasikan kepada pensyarah yang pernah menghadiri kursus kemahiran berfikir aras tinggi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian pengalaman yang rendah dan bahagian pengalaman yang tinggi, iaitu 3 hingga 5 kali. Hasil kajian yang diperolehi, sebanyak 24 orang pensyarah vocational pernah menghadiri sebanyak 1 hingga 2 kali kursus kemahiran berfikir aras tinggi, manakala selebihnya 7 orang pensyarah vocational menghadiri kursus kemahiran berfikir aras tinggi sebanyak 3 hingga 5 kali. Berdasarkan dapatan ini, saya dapat merumuskan bahawa lebih ramai
pensyarah vokasional yang tidak menghadiri kursus kemahiran berfikir aras tinggi dan hanya menghadiri kursus berfikir aras tinggi. Bagi yang menghadiri kursus aras tinggi, mereka hanya menghadiri lebih kurang 1 hingga 2 kali dan hanya 7 orang sahaja daripada bilangan pensyarah vokasional yang menghadiri lebih daripada 3 hingga 5 kali. Seterusnya, saya merujuk kepada jadual profil demografi dalam bentuk jadual iaitu daripada jantina, pengalaman menghadiri kursus kemahiran berfikir aras tinggi dan bilangan kursus yang dihadiri oleh pensyarah vokasional dalam bentuk frekuensi dan peratusan. Okey, dan seterusnya saya akan meneruskan kepada dapatan dan perbincangan yang saya perolehi. Persoalan kajian saya iaitu apakah tahap pengetahuan kemahiran berfikir aras tinggi pensyarah vokasional dalam subjek pendidikan pengurusan perniagaan. Nilai skor min yang saya perolehi adalah sebanyak 4.190 dan nilai sisihan piawai adalah sebanyak 0.474. Berdasarkan nilai skor min dan nilai sisihan piawai yang diperolehi, saya dapat rumuskan bahawa interpretasi skor min adalah tinggi berdasarkan jadual interpretasi skor min. Dan saya juga merujuk kepada beberapa item yang diperolehi daripada dapatan kajian yang menunjukkan kepada item B1 iaitu saya tahu definisi kemahiran berfikir aras tinggi dan item B20 kepelbagaian bahan bantu mengajar yang kreatif membantu menarik minat pelajar mempunyai nilai persetujuan yang tinggi iaitu sebanyak 93.4%. Seterusnya, item B16, saya tahu kaedah pengajaran yang sesuai bagi melibatkan pelajar secara aktif dan item B19, saya menyampaikan pengajaran bersesuaian kepada keperluan abad ke-21 mempunyai nilai kedua tertinggi iaitu sebanyak 92.4%. Seterusnya, nilai ketiga tertinggi iaitu merujuk kepada item B4. Pensyarah juga bersetuju bahawa teknik penyoalan yang berkesan dapat memperkembangkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar dengan jumlah 91.3%. Seterusnya, saya merujuk kepada item B11. Saya tahu cara mengembangkan potensi individu pelajar dan item B14, kefahaman pelajar dapat diukur berdasarkan tahap pengetahuan kemahiran berfikir aras tinggi di mana dua item ini mempunyai kekerapan yang paling banyak untuk tidak setuju dengan nilai kekerapan 4 sebanyak 4.3%. Maka, berdasarkan hasil kajian yang saya telah perolehi ini, saya dapat merumuskan bahawa tahap pengetahuan pensyarah vokasional adalah sangat tinggi tetapi pensyarah vokasional mempunyai masalah dalam mengembangkan potensi individu pelajar, seterusnya dalam mengukur kefahaman pelajar terhadap tahap pengetahuan kemahiran berfikir aras tinggi itu sendiri. Dan saya teruskan dengan kesimpulan di mana saya dapat merumuskan bahawa tahap pengetahuan pensyarah vokasional terhadap kemahiran berfikir aras tinggi ini berada pada tahap yang tinggi dan pensyarah vokasional ini serius dan komited dalam mempraktikkan dan menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi terhadap pelajar vokasional. Saya juga dapat merumuskan bahawa pensyarah vokasional mempunyai pengetahuan yang tinggi dan menggunakan pelbagai teknik pengajaran yang pelbagai di dalam bilik darjah. Secara kesimpulannya atau secara contohnya, kita dapat ambil daripada hasil kajian yang diperolehi tadi bahawa teknik penyoalan mempunyai kekerapan yang tinggi, bermaksud pensyarah vokasional jelas tentang teknik pengajaran yang digunakan di dalam bilik darjah. Pensyarah vokasional juga sangat berpengetahuan dalam ilmu kemahiran berfikir aras tinggi, namun disebabkan oleh beberapa masalah yang menyebabkan pensyarah vokasional tidak dapat menjalankan kemahiran berfikir aras tinggi secara keseluruhannya, terutama
disebabkan oleh kekangan masa di dalam bilik darjah dan masalah dalam mengawal kefahaman pelajar untuk memupuk kemahiran berfikir aras tinggi. Seperti di mana sebelum ini, hasil dapatan menunjukkan bahawa pensyarah vokasional menghadapi masalah dalam melihat kepada kefahaman pelajar itu sendiri. Jadi ini masalah yang dihadapi oleh pensyarah vokasional. Secara rumusannya, saya dapat menyatakan bahawa pensyarah vokasional masih mempunyai pengalaman yang meluas terhadap kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi, saya mencadangkan agar pensyarah vokasional lebih fokus kepada pengalaman dalam mendapat pemahaman pelajar agar tiada pelajar vokasional yang ketinggalan dalam pendidikan keusahawanan ini atau pendidikan perniagaan ini. Dan saya juga mencadangkan supaya pensyarah vokasional lebih mengutamakan pendidikan dalam bentuk aplikasi supaya kita dapat mencapai apa yang Kementerian Pendidikan mahu, di mana kita lebih mempraktikkan kepada dalam bidang pengalaman agar pelajar vokasional lebih tertumpu kepada kemahiran selain daripada teori semata-mata di dalam kelas. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.